Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala hadhan nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu semula dalam program kita, pengajian kita setiap bulan. Jadi alhamdulillah malam ni dapat hadir. Ustaz pun dapat hadir, tuan-tuan pun dapat hadir. Kadang-kadang tuan-tuan dapat hadir, ustaz tak dapat hadir. Begitulah kadang-kadang ustaz dapat hadir, kita tak dapat hadir. Dan lebih dahsyatnya, dua-dua tak dapat hadir. Habislah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa lama dah tuan-tuan duduk semayang?
berapa lama dah duduk semayang. Ada orang semayang sejak dia balik. Ada setengah orang semayang umur 20, umur 30, umur 50. Ada juga orang umur 60 baru semayang. Dia pencen, barulah dia ada masa untuk semayang. Sebelum tu tak semayang. Tak apa, alhamdulillah boleh semayang. Cuma nak tanya tuan-tuan, berapa rakaat agak-agak kita duduk semayang sehari semalam? Berapa rakaat tuan-tuan? Jadi kalaulah kita semayang yang 5 waktu, maknanya kita semayang 17 rakaat. 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Masya Allah, cantik nombor tu. Cantik nombor tu. Alhamdulillah. Dan ada setengah daripada kita dapat sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib ni yang bersama dengan sembahyang fardu. Ada sembahyang sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, selepas isya, sebelum subuh. Hatu semua ulama setuju belaka. Ada 12 rakaat. Sebelum maghrib, sebelum isya, ada juga ulama kata ada hadis-hadisnya lah. Cuma nak ambil hak yang tidak dipertikaikan. Ada 12. Jadi kalau 12 campur dengan 17, maknanya baru 29 rakaat. Baru 29 rakaat. Yang lain-lain macam mana tuan-tuan? Allahu alam, serah kepada tuan-tuan. Tapi yang nak sebut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia semayang setiap hari 200 rakaat. Dia semayang 200 rakaat. Kita kata semayang apa? Semayang apa? Maka termasuklah semayang tahajud, sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang sunat-sunat yang lain, sunat tahiyatul masjid dan berbagai-bagai. Last sekali sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni tuan-tuan, boleh tuan-tuan nak sembahyang bila-bila masa, kecuali waktu yang haram saja. Waktu yang haram. Bila waktu haram tuan-tuan, matahari tercacak tengah-tengah kepala kita. Dan di saat matahari nak terbenam. Itu di antara yang diharamkanlah. Lain daripada tu, insya-Allah. Ataupun selepas asar, ataupun selepas subuh lah, insya-Allah. Jadi semayanglah tuan-tuan. Jadi yang nak sebut, tak kira lah tuan-tuan semayang 17 rakaat ke, tuan-tuan semayang 20 apa, 29 rakaat ke, tuan-tuan semayang 40 rakaat pun, apa yang nak sebut tuan-tuan. Yang kita solat tu tak banyak berbanding dengan ulama-ulama dulu. Tapi apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Sebab itu kita yakin sungguh yang kita dapat jauh lebih besar daripada apa yang kita buat. Kita semayang sikit, kita zikir sikit, kita baca Quran sikit, tapi Allah bagi berlipat-lipat ganda ganjarannya kepada kita. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan, nikmat Allah ni besar. Contohnya nikmat mata. Nikmat mata. Nikmat mata ni tuan-tuan, dengan beramal 500 tahun. Anda cerita lagi, baca lagi kitab ni lah. Tak sampai lagi ke. Seorang hamba Allah beribadat selama 500 tahun. Orang dulu umur panjang. Umur panjang. Selama 500 tahun. Tapi nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah bagi, nikmat mata saja,
Nikmat mata itu lebih besar nilainya berbanding dengan ibadat yang kita buat selama 500 tahun tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, ana nak ajaklah kita sama-sama beramal, sama-sama melaksanakan perintah Allah. Kalau tuan-tuan boleh buat banyak, silakan. Kalau tak boleh buat banyak, buat sekadar mana yang kita mampu. Tapi yang pasti 17 rakaat itu jangan tinggal lah. 17 itu jangan tinggal, ya. Itu di antara apa yang nak sebut, nak pesan kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kau macam mana, tuan-tuan? Setuju kan ni kita nak sambung ni? Kau tak payah dah. InsyaAllah kita sambung sikit tau. Sambung sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih berada di bawah tajuk kategori cita-cita. Semua orang ada cita-cita berlaku. Sebab itu kalau tanya dia mau nak masuk syurga, nak masuk neraka, cita-cita nak masuk syurga. Walaupun tak semayang, walaupun tak puasa, walaupun tak buat itu ini. Tapi kalau tanya dia mau nak syurga, nak neraka, dia kata nak neraka. Itu ada masalah. Orang yang jawab macam tu ada masalah lah. Itu cita-cita. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah bincang dah cita-cita yang pertama ataupun kategori yang pertama, orang-orang yang terdahulu, iaitu para anbiya, para salihin. Mereka mencita-citakan hidup ini tidaklah nak menungkat langit, bukan nak hidup selama-lamanya. Tapi mereka hidup ini penuh dengan amal ibadat mereka. Hatta tidak ada ruang dan peluang, mereka terus beribadat kepada Allah. Kategori yang pertama. Kategori yang kedua disebutlah kepada kita orang yang bersifat pertengahan. Macam kita orang awam ni lah, ya. Dari golongan orang yang baik dan taat, ya, maka cita-cita mereka untuk terus hidup agak pendek. Tak mau hidup panjang lah. Tidak pernah lalai daripada mengingati Allah. Tidak pernah lupa hari akhirat. Tiada sesuatu yang dapat mengalpakan diri bersedia untuk menghadapi pada bila-bila masa sahaja. Habis dua golongan. Yang kita nak malam ni yang ketiga, kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ni dia kata orang yang terpedaya dan bodoh. Bodoh. Pengarang ni sebut bodoh. Safi, bodoh. Bukan ustaz sebut no. Ustaz tak pernah sebut ke orang bodoh. Tapi ulama dulu kata kategori yang ketiga ini, kata dia, orang yang terpedaya lagi bodoh. Macam mana orang yang bodoh ni? Macam mana orang bodoh? Maka disebutlah kepada kita yang mana mereka meletakkan pengharapan panjang untuk hidup, berangan-angan nak hidup panjang. Macam kita tanya orang lah, berapa dah umur? Berapa dah umur? Ada setengah jawab baru 60. Ada setengah orang tanya berapa dah umur, dah 60. Ada setengah tanya orang berapa dah umur, nak masuk 60. Itu jawapan. Allahu a'lam. Satu ketika dulu Fudail bin Iyad ni ahli tasawuf. Satu hari dia berjumpa dengan seorang orang tua. Dia tanyalah orang tua tu, kam umruka, berapa dah umur tuan?
Berapa dah umur tuan? Setengah orang tak sensitif boleh tanya umur, setengah orang tak boleh tanya tuan-tuan. Baik tu kalau kita tak kenal dia, tuan lahir tahun berapa? Tahun 57. Sah umur 66. Ada macam tu. Ni dak Fudail bin Iyad tanya dia, kam umruk? Berapa dah umur tuan? Jadi lelaki ni jawab 60 kata dia. Dia tak kata dah masuk 60, dia tak kata dah 60 dan sebagainya, dia jawab 60. Kata Fudail bin Iyad, panjang juga noh umur tuan. Panjang juga lah. Kira masuk 60 ni panjang lah. Nah. Lalu dia pun tanya, tuan tahu tak? Sekarang tuan sedang berjalan menuju ke alam kematian. Nak menuju situ. Jadi lelaki ni dengar kata macam tu, dia pun sebutlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu ayat mati lah. Cuma anda nak sebut satu ayat ni. Ayat ni kalau orang kita timpa musibah ke orang mati baca ni. Anda dah tengok dalam masyarakat kita kadang-kadang dapat berita mati, dia pun sebut Al-Fatihah. Sebut Al-Fatihah. Al-Fatihah ni tuan-tuan, sekadar yang anda duk baca sikit sebanyak ni, tak berjumpa lah pula dalil suruh baca Fatihah. Yang dia kata kalau dapat berita musibah, maka jawablah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu asal daripada Allah dan mu balik kepada Allah. Itu dia. Itu nah. Tak ada suruh baca Fatihah nah. Tolong peringat nah. Kalau dapat berita, itulah ucapannya lah. Ya. Jadi berbalik kepada cerita tadi, dia kata tuan sedang menuju ke alam akhirat. Maksudnya nak matilah. Dia pun dengar tu, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad tanya, tuan tahu tak apa maksud ayat tu? Dah. Tuan tahu tak apa maksud ayat itu? Lalu dia pun bagi tahulah, ayat ini cerita dari Allah. Kita datang, kita akan balik berjumpa dengan Allah. Maka pesan Fudail bin Iyad, sudahkah tuan membuat persiapan yang cukup? Cukup dah persiapan, dah tahu nak balik kepada Allah, nak bertemu dengan Allah. Cukup dah lagi bekalan. Masya Allah lah. Lalu kata Fudail bin Iyad, tuan, alhamdulillah ada lagi masa, ada lagi peluang untuk tuan beribadat kepada Allah. Ada peluang lah ni, peluang yang belum mati ni. Beribadatlah kepada Allah, insya-Allah tuan akan berjaya. Tetapi di saat umur yang berbaki ini tuan tidak melaksanakan, maka tunggulah saatnya lah. Wallahu a'lam. Itulah pesanan dia tuan-tuan. Itu di antara pesanan lah. Wallahu a'lam. Jadi kita masuk kategori yang ketiga, orang yang terpedaya dan bodoh. Mereka telah meletakkan harapan yang panjang untuk hidup, lalu mereka lupa persediaan mereka untuk urusan akhirat, dan mereka juga lupa mengingati mati. Ini dia. Ini yang teruknya. Orang ni kalau tak ingat mati, habis ya tuan-tuan. Baik itu kalau kita ingat mati, maka insya-Allah apa sahaja tindakan kita ada cara yang baik. Nak buat yang haram, kita ingat kita akan mati. Kita nak tipu orang, kita ingat kita mati. Dan semuanya mengingatkan mati. Dengan kata lain, kita membuat persiapan untuk mati. Allahu Akbar. Baik itu ni kami yang 2-3 orang ni, orang tua-tua ni. Orang tua-tua.
Nah, ni orang muda lagi lah kan. Ni orang tua-tua ni. Nah, Allahu a'lam. Baru ni Ustaz Sabri mati tengah duk ceramah. Tengah duk ceramah ni mati. Ya. Semalam kan yang mantan pengarah hospital Putrajaya, Datuk Dr. Nainah, Allahu Akbar, meninggal juga. Doktor pun meninggal juga, tuan-tuan. Ustaz pun meninggal juga. Pendek kata, duk dengar hari-hari. Duk dengar hari-hari kematian. Apakah kita tidak mempersiapkan lagi? Allahu a'lam. Itu benda dia lah. Itulah benda yang nak disebutkanlah kepada kita. Masya Allah. Maka dengan kata lain, seluruh anggota dan hatinya terpikat kepada dunia dan sibuk nak mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Umur 60 duk sibuk lagi nak cari harta, nak kumpul harta. Allahu Akbar. Sedangkan umur ini, harta yang kita ada ni, maka inilah peluang untuk kita nak berinfak, kita nak berderma, kita nak buat bagai-bagai. Kan zaman muda kita kata duk simpan duit untuk hari tua. Nah, 60 ni dah tua dah, tuan-tuan. Nah, yang kita kata nak simpan tu bukan nak makan, bukan nak larat makan dah, tuan-tuan, orang tua ni. Nah, kau macam mana tu aja awak? Nah, orang tua ni bukan makan banyak, tuan-tuan. Ya. Zaman muda ia boleh habis buah durian sebiji. Zaman tua nak habis seulai pun letih dah. Contoh lah. Zaman muda dulu makan nasi sepinggan tak ada masalah. Zaman tua ni nak habis setengah pinggan pun 2-3 kali berhenti. Masya Allah dah. Jadi zaman muda kita kata kita duk buat kerja, duk kumpul duit untuk hari tua. Hari tua ni lah kita nak belanja, bukan nak bawa mati duit ni. Masya Allah. Lebih-lebih lagi kita lah, orang yang bekerja dengan kerajaan ni, tua-tua ni, tuan-tuan, duit pencen banyak. Duit pencen banyak. Nak buat apa lagi? Rumah dah ada, kereta dah ada, anak-anak tak ada belajar apa dah. Jadi inilah peluang. Ni peluang. Allahu Akbar. Saja nak cerita. InsyaAllah 8 sampai 10 September bulan depan lah. Ini 9 kan? Lebih kurang sebulan lagi lah. Anak pakatlah dengan 2-3 orang, pakat dengan kawan-kawan, nak ajak buat program, nak pergi tempat jauh-jauhnya payah, tuan-tuan. Anak kata jom kita buat, pergi ke Kedah. Dia kata pasal apa nak buat ke Kedah? Kedah kampung ustaz ke? Ada, bukan kampung anak. Nak pergi jauh daripada tu. Nak pergi di Masjid Al-Bushra, nak pergi di Pondok Tuan Guru Haji Saleh, nak pergi ke Masjid Al-Bukhari, nak pergi Masjid Azhar. Masjid Azhar pula, Masjid Zahir. Jadi nak pergi tu, ada orang kata setuju. Jadi buka dan seminggu pun penuh. Yang sonok nak pergi ni semua orang pencen belakang. Yang tak pencen tu ada yang bawa anak, ada yang bawa cucu lah. Tapi kebanyakannya pencen belakang. Nak pergi buat apa ni? Ada macam-macam lah. Ada pergi nak tengok macam mana dia orang ngurus, macam mana orang tua-tua duduk di pondok dan sebagainya lah. Itu antara lainnya. Tapi yang anak kata lah, tuan-tuan duit banyak. Tuan-tuan duit banyak, bolehlah kita pakat-pakat pergi. Mereka kata 250 tak ada masalah. 250 ya. 250. Bukan ribu-ribu dah, 250. Dengan tambang bahnya
dengan tidur hotelnya, dengan makan malam di Kuala Kedahnya, bagi 2.5. Jadi maknanya tuan-tuan, dia orang ni ada duit, maka dengan duit itu mereka infak, mereka derma, mereka gunakanlah untuk melakukan amal soleh. Sebab pergi ziarah masjid dapat pahala, pergi ziarah pondok dapat pahala. Ziarah aja. Tapi kalau buat kebajikan lagi, ramailah pakai nak pergi. Jadi kita stop. Stop. Ramai pakai nak pergi tuan-tuan. Tapi orang Putrajaya ni begitulah tuan-tuan. Bab nak berjalan nombor 1. Ni orang Putrajaya lah. Sebab apa? Orang Putrajaya ada duit. Tapi tak banyak lah. Ada duit tapi tak banyak. Alhamdulillah boleh pergi. Tapi anak hajat malam ni pun nak yang halal lah. Tapi dah penuh, dah tak boleh nak kata apa lah. Yang seronok dia kata penuh dah. Kalau ada orang tarik diri, ustaz bagi tahu no. Oh, dia nak kata semangatnya lah. Semangatnya Allah lah. Allah lah. Jadi tuan-tuan tolong doakanlah. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baiklah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi ini disebutkanlah kepada kita. Jadi mereka berangan-angan nak hidup panjang, nak himpun harta sebanyak mungkin, akhirnya mati. Mati tak ada apa, tuan-tuan. Mati kita harta banyak mana pun tak ada dah. Bukan hak kita lagi dah. Inilah Allah kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jadilah abu-abu, debu-debu yang berterbangan belakang. Allahu a'lam. Jadi sebab itu kata ulama, orang kalau banyak harta banyak mana bertimbun-timbun pun, dia mati habis jadi harta pusaka. Kata ulama boleh ambil hanya nak buat 4 perkara aja. Harta yang kita tinggal tu. Nak buat pengurusan jenazah, boleh ambil lah duit tu. Lah ni ada khairat kematian. Tak ambil ke tak? Khairat kematian. Suara kita dah ada ke? Tak ada lagi. Kena buat tuan-tuan. Khairat kematian. Ada setengah suruh buat khairat kematian sebulan 30 sebulan setahun 30 ringgit. Setahun 30 ringgit. Kalau sebulan 30 ringgit pun baru sehari RM1. Ni setahun. Saya lambat lagi nak mati. Mana tahu? Jadi maknanya kalau ada lah. Maknanya itu satu yang baiklah, insya-Allah. Allah alam. Jadi tu yang pertama, ambil duit kita untuk pengurusan jenazah. Kalau hari ni tu lebih kurang RM1,000 lah. Duit ada RM1,000,000 tu. Duduk dalam bank, duduk dalam tabung haji ada RM1,000,000. Ambil RM1,000. Yang kedua, kalau ada hutang dan juga ada wasiat, bolehlah ambil duit tu bayar. Bayar tu. Yang keempat, kalau sekiranya dia belum menunaikan haji, bolehlah ambil duit tu buat badal haji dia. Hal lain tak ada, tuan-tuan. Hal lain jadi harta pusaka, jadi harta anak-anak dia ada, dan waris-waris yang layak menerima pusaka. Allahu Akbar. Baik itu, gunakanlah rezeki yang Allah bagi ini untuk sama-sama kita belanja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, Allah sebutlah, janganlah harta benda kamu dan juga anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita ada anak pinak, ada anak cucu. Kita sayang anak cucu, tuan-tuan.
Tapi jangan sebab anak cucu tu menjadikan kita lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah itu terjadi, Allah mengatakan faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang yang rugi. Mereka itu adalah orang yang rugi. Allah sebut ni, bukan ustaz sebut, Allah yang sebut. Lalu Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin. Lalu Allah sebut, dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Allah sebut wa anfiqu. Perintah Allah, perintah kita untuk menderma, untuk menginfak. Kalau ambil kaedah zakat 2.5%. Tapi dalam ayat ni tak disebut. Kata ulama, ini infak sunat. Infak sunat ni maknanya banyak mana kita nak bagi, bagilah. Banyak mana kita nak bagi, bagilah. Itu maksudnya lah. Jadi Allah sebut kepada kita, belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum maut datang menjemput kamu, sebelum datangnya kematian. Jangan kita mati barulah anak-anak nak derma. Itu kalau anak nak derma. Ada setengah anak-anak pun tak kisah dah. Allah alam. Baik itu tuan-tuan, kita ni kalau mati, matilah. Seminggu orang ingat lagi nama kita. Seminggu. Sebulan ada lagi, setahun ada lagi. Lepas daripada tu tak ada siapa tanya abang dah, tak tahu dah. Kita sendirilah yang akan bersoal jawab dengan Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Baik itu, gunakanlah sedikit rezeki yang Allah bagi demi untuk menginfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia kata, lalu dia berkata, siapa dia ni orang yang tak nak berinfak tadi? Wahai Tuhanku, mengapa tidak engkau beri tangguh barang sekejap atau sedikit waktu? Maknanya nak minta tangguh dengan Allah. Nak minta tangguh dengan Allah dah, dia sebut dah. Dia kata, kelak aku akan memberi sedekah dan aku menghimpunkan diri aku dalam golongan orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik. Nak minta dengan Allah supaya dia dapat bersedekah, dia dapat beramal bersama dengan orang-orang yang baik-baiklah, maknanya orang yang duk risau dan sebagainya. Lalu Tuhan tidak akan memberi tangguh kepada sesiapa juga. Apabila janjinya telah tiba, Tuhan mengetahui betul apa yang kamu kerjakanlah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Ni Allah cerita. Allah cerita ni, beginilah manusia akan hadapi nanti. Di saat hampir mati nanti, nak minta lah dengan Allah, nak minta dengan malaikat supaya dapat tangguhkan dia. Tapi Allah kata, apabila datangnya ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai masanya tuan-tuan, taklah ditakhirkan dan taklah dicepatkan mengikut masa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Masya Allah. Itu di antara lainlah yang disebutkanlah kepada kita. Sebab itu dinyatakan bahawa malaikat maut, siapa nama dia tuan-tuan? Israel. Kan dulu dia duk menyanyi lagu tu lah, bila Israel datang memanggil tu. Israel ni malaikat yang duk cabut nyawa ni.
Dia kata akan menjelma kepada manusia ketika telah hampir ajalnya. Nak mati sangat-sangat lah. Dalam keadaan nazak lah kalau kita sebut hari ni lah. Nah, lalu memberitahu bahawa ia akan mati. Bagi tahu kepada orang tadi. Kamu nak mati dah. Maka orang itu pun memohon dengan berkata, wahai malaikat maut, tangguhkanlah aku sebentar, sekejap, supaya aku boleh bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan daripada Allah. Maka apa jawab malaikat? Apa yang dijawab oleh malaikat? Dia kata, bukankah sudah lama engkau diberi tangguh dan usiamu pun telah lanjut? Mengapakah engkau tidak juga bertaubat dan tidak kembali kepada Allah hingga sesaat ini? Sekarang masanya telah habis, kata malaikat. Dan ajal yang ditetapkan untukmu pun telah sampai. Kini tidak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Ini jawapan malaikat kepada orang yang minta ditangguhkan barang sekejap. Nak buat apa? Nak bertaubat, nak melakukan amal soleh, tapi tak ada dah Allah. Malaikat kata dah habis dah masa dah. Allahu Akbar, masya-Allah. Inilah ada cerita tu di saat Nabi SAW tu sakit, lalu dia pun dengar satu suara salam. Dia suruh Fatimah pergi tengok. Fatimah kata tak kenal. Fatimah balik mai duduk dekat Nabi, dengar pula orang bagi salam. Lalu Nabi kata suruh dia masuk. Kerana yang bagi salam itu adalah malaikat. Jadi dia mari kat Nabi. Nabi tanya dia ni, mau mari ni nak cabut nyawa aku kah mari nak ziarah aku? Mari ni. Jawab malaikat dua-dua sekali. Nak ziarah pun ya, nak cabut nyawa pun ya. Itu tuan-tuan, di saat nak berpisahkan roh dengan jasad ni sakit, tuan-tuan. Itu ketika mana Nabi ni di saat dia nak berpisah nyawa dengan jasad tadi, malaikat tak tengok muka dia. Nabi kata sampai ti mu tak nak tengok muka aku, lebih kurang begitulah ayatnya. Malaikat kata aku tak sampai hati tengok bagaimana kesakitan yang ditanggung orang yang sedang dalam keadaan nazar tadi. Wallahu a'lam, tuan-tuan, wallahu a'lam. Itulah antara lainnya. Jadi apa-apa pun, tuan-tuan, kita mintalah banyak-banyak pertolongan dengan Allah. Hak yang kita duk baca doa itulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Minta itu lah. Minta sempat bertaubat, mendapat rahmat daripada Allah dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan. Ni dah. Baik, itulah ana cadangkan doa-doa ni kalau boleh kita hafallah. Di samping kita tahu makna-maknanya. Azan kan? Ya. Boleh kan? Kita bagi laluan azan dulu. Insya-Allah. Allah a'lam. Allah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah satu gambaran yang diceritakan kepada kita bagaimana dialog antara orang yang sedang sakit tenat dengan malaikat Israilnya. Jadi dalam hal ini, mengikut setengah-setengah ulama, mereka mengatakan sekiranya seluruh isi dunia ini dimiliki oleh orang itu, yang mana dengannya dia boleh membeli sejam untuk menambah umurnya supaya ia dapat bermunajat kepada Tuhan, nescaya ia akan membayarnya. Nak tambah 1 saat, nak tambah setengah jam, nak tambah 1 jam demi untuk nak bermunajat dengan Allah. Tapi sampai saat tuan-tuan tak boleh dah. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Umar, iza amsayta fala tantadhiru sabah wa iza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kamu duduk waktu petang, buatlah amal, jangan tunggu besok, sebab esok tak tahu hidup atau mati. Duduk di waktu pagi, jangan tunggu petang. Duduk waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Lalu kata Ibnu Umar, ambillah peluang masa sihat sebelum kamu jatuh sakit, dan ambillah peluang masa hidup sebelum kamu mati. Inilah yang diingatkanlah kepada kita lah. Dan inilah kata ulama, kalaulah minta boleh tangguh, nescaya dia akan berbuat demikian. Tak boleh. Dan malaikat pun dia tak ada terima rasuah. Kalau kau bagi dia sewa sikit, bagi RM1,000 minta tangguh setengah, tak ada tuan-tuan. Malaikat dia tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah kata kun, jawabnya fayakun. Allah kata jadi, jadi. Allah kata ambil, ambil. Inilah antara lain yang disebut dan juga yang dinyatakanlah kepada kita. Hadis seterusnya, lalai akan perkara akhirat dan membelakangi urusannya, dikatakan sama sekali akan menjadikan manusia melakukan lawanan. Melawan maknanya hidup kita ni nak benda-benda akhirat, tapi tidaklah lupa urusan dunia. Tapi kalau dia buat dunia, lupa akhirat, tak ada kan? Kan Allah kata, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekalan sebanyak mungkin untuk akhirat, tapi janganlah lupa nasib kamu di dunia. Dunia pun kena juga tuan-tuan. Tapi jangan buat kerja dunia hanya untuk dunia, tapi tidak ada bekalan akhirat. Ini yang salahnya. Inilah yang salahnya. Jangan pula lepas ni tuan-tuan pun tak nak pergi buat kerja dah. Ada bukan macam tu. Nah, ini kita faham bersamalah, nah, insya-Allah. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Maka mereka akan menuntut dunia dan berusaha dengan bersungguh-sungguh, bertongkos longos dalam urusannya, yang mana inilah yang menyebabkan mereka panjang angan-angan karena ingin hidup, dikatakan menungkat langit sehingga ia lupa akan mati.
Dia lupakan mati. Sebagaimana yang telah kita bicarakan, dia kata sebelum inilah, sebelum ini. Ataupun mungkin disebabkan oleh adanya perasaan syak tentang keadaan hari akhirat serta ragu-ragu akan hakikat wujudnya hari akhirat. Kan orang kafir dulu dia tak percaya dah. Dah mati dia kata macam mana nak hidup balik. Dah tulang-tulang kita semua dah berkecai habis, macam mana nak dicantumkan balik. Itulah orang-orang kafir, dia tak percaya. Ataupun kita pun masih ragu-ragu, ataupun masih lagi syak. Itu persoalannya. Jadi insya-Allah kita yang ahli surau, ahli masjid, ahli ibadat, maka kita yakin sungguh tidak ada syak. Tidak ada apa-apa ragu. Benda ini adalah kita yakin dengan sepenuh-penuhnya. Yakin dengan sepenuh-penuhnya. Allahu Akbar, Masya Allah lah. Ini antara lain disebut. Jadi dengan sebab itu dia sebut mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripadanya. Selamatkan kita daripadanya, kerana yang demikian itu akan menarik kita kepada kufur dan engkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita ikut tapi apa yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah selamatlah kita daripada keadaan yang sedemikian rupa. Wallahu a'lam. Itulah sedikit yang sempat kita ulang baca balik pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu daripada anak sendiri. InsyaAllah kita akan sambung nanti, iaitu memperbanyak mengingati mati. Memperbanyak mengingat mati. Akan datanglah bulan depan, kalau Allah panjang umur. Kalau tak panjang umur pun setakat tu ajalah yang dapat kita bincangkan bersama. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma